أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala, pada malam ini kita dapat meneruskan kuliah maghrib kita yang bertajuk pengukuhan akidah menerusi mukjizat Al-Quran dan Sunnah Nabi daripada sudut saintifik. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, dalam kuliah-kuliah yang lalu saya telah tunjukkan bukti-bukti kebenaran Al-Quranul Karim, sama ada daripada sudut yang disebut dalam istilah bahasa Arab al-i'jaz al-i'dadi ataupun mukjizat dari segi pengiraan, yang mana dalam kuliah yang pertama saya telah tunjukkan kepada tuan-tuan bagaimana susunan Al-Quran itu menghasilkan khat Allah dan khat Muhammad. Apabila kita masukkan ke dalam Microsoft Excel dan kita minta Microsoft Excel untuk menghasilkan graf taburan, dan apabila kita cantumkan kedudukan surah tersebut, kita dapati yang kita dapat lihat ialah khat Allah dan khat Muhammad. Dan saya telah tunjukkan beberapa contoh lagi mukjizat daripada aspek i'dadi. Tuan-tuan, pada malam ini oleh sebab kita masih berada dalam suasana puasa. Kenapa saya sebut puasa, tuan-tuan? Sebab ramai di kalangan kita ini berpuasa pada bulan Syawal ini. Dan pastinya pada bulan Ramadan kita semua puasalah. Dan juga kita juga di samping kita berpuasa, kita juga menyambut Syawal, di mana dalam bulan Syawal ini kita mengadakan jamuan-jamuan. Kadang-kadang kita buat jamuan-jamuan, jamuan rumah terbuka dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan, pada malam ini saya nak tarik perhatian tuan-tuan kepada mukjizat saintifik dalam sunnah Nabi. Tuan-tuan, jadi berkaitan dengan puasa. Kita nak tengok dalil dia, tuan-tuan, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar. Tuan-tuan, apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar. Tuan-tuan, jadi kalau zaman Nabi, sahabat-sahabat Nabi nampak Nabi in person, maknanya mereka dapat tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tubuh badan dia. Mereka dapat tengok senyuman Nabi. Mereka tengok ikramnya Nabi. Tuan-tuan, mereka dapat tengok mukjizat Nabi pada masa itu, tuan-tuan. Tapi kita ni sekarang ni, tuan-tuan, kita hanya dengar. Kita dengar mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dalam kitab-kitab sirah bagaimana cantiknya Nabi, bagaimana ikramnya Nabi, bagaimana tuan-tuan mukjizat Nabi, kita tak pernah tengok. Jadi antara cara bagaimana kita nak melihat mukjizat Nabi ialah dengan membuat kajian tentang apa yang Nabi amalkan dan apa yang Nabi ucapkan. Yang ini contohnya, tuan-tuan, berkaitan dengan puasa. Mari kita tengok, tuan-tuan. Jadi Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi, sumu tasihu, puasalah kamu, nanti kamu akan sihat. Tuan-tuan, kita tengok dulu dia punya hadis ni. Nabi SAW menyebutkan sumu tasihu, puasalah kamu, nanti kamu akan sihat. Dan dalam satu riwayat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, nahnu qaumun la na'kul hatta naj'u wa iza akalna la nashba'. Kami adalah satu kumpulan manusia, satu kaum yang kami tak makan melainkan apabila kami lapar. Dan apabila kami makan, kami tak makan sampai kenyang. Tuan-tuan, ini satu kunci rahsia bagaimana Nabi SAW dan sahabat-sahabat baginda sehat walafiat, tuan-tuan. Mari kita tengok, tuan-tuan, hadis dia. Mana di hadis dia? Kejap, tuan-tuan.
latar belakang kepada riwayat yang Nabi sebut nahnu qaum la na'kul hatta najuu' itu tuan-tuan ialah kisah bagaimana seorang utusan baginda sallallahu alaihi wasallam pergi ke Mesir untuk berdakwah. Tuan-tuan Jadi sampai di Mesir, sahabat Nabi yang jadi utusan tersebut menceritakan kepada Raja Mesir pada masa itu Muqawqis. Dan biasalah tuan-tuan, ahli kitab ni memang dia tahu tentang dalam kitab-kitab mereka ada ayat-ayat yang menunjukkan bahawa akan datang seorang nabi. Tuan-tuan Jadi tuan-tuan apabila sahaja Raja Muqawqis ini mendengar daripada utusan Nabi SAW tentang Nabi SAW, beliau tertarik dan dihadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa bentuk hadiah. Antara hadiahnya ialah seorang tabib, seorang doktor. Nabi biasa dia akan terima hadiah, tuan-tuan. Dia akan terima hadiah. Mana-mana hadiah yang diberi Nabi akan terima. Tapi kali ini tabib ini dia tak terima, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, dan Nabi sendiri adalah orang-orang yang sehat-sehat belaka, tuan-tuan. Sebab tu dia tidak perlukan kepada tabib. Lalu Nabi menyebut begini, tuan-tuan nahnu qaum la na'kul hatta najuu' wa iza akalna la nashba'. Kami adalah satu kaum atau satu kumpulan manusia yang kami tidak makan melainkan apabila kami lapar. Dan apabila kami makan, kami tak makan sampai kenyang. Ni tuan-tuan Kadang-kadang dia berbeza dengan kita, tuan-tuan. InsyaAllah kita cuba. Kita makan, hanya ada keperluan lapar. Dan apabila kita makan, kita tak makan sampai kenyang. Dapat tak puan-puan buat banyak curang ni kan? Kadang-kadang oleh sebab kita interaksi sosial kita kan, tuan-tuan jiran kita kenduri kahwin kan, tuan-tuan kita kena hadir, kena mari meraihkan. Kita punya jiran-jiran tetangga kita, jiran kita buat open house, rumah terbuka Aidilfitr, kita pun diajak, kita datang, tuan-tuan Jadi kita sentiasa ni penuh mewah dengan makanan, tuan-tuan Jadi kita makan walaupun kita tidak lapar, tuan-tuan Tapi Nabi SAW dia tidak makan melainkan apabila dia lapar, dan bila dia makan, dia tidak makan sampai kenyang. Sebab itu dia tak terima tabib ni, tuan-tuan. Tabib ini tak diterima oleh Nabi SAW sebab tidak ada keperluan. Orang lain perlu pada tabib itu barangkali, tapi Nabi tidak perlukan sebab Nabi sehat. Dan walaupun demikian, tuan-tuan, Nabi SAW tidaklah melarang untuk kita makan lebih, sedikit. Tuan-tuan kata Nabi SAW dalam satu hadis, tuan-tuan hadis Nabi SAW, saya bacakan terjemahan. Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya, maknanya untuk dia ada tenaga. Namun jika ia harus melebihinya, kalau kita nak makan lebih sikit, hendaklah sepertiga perutnya diisi dengan makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Maknanya, tuan-tuan, Nabi SAW galakkan kita untuk kawal makan kita. Kan, tuan-tuan Baik. Sekarang kita tengok, tuan-tuan, apa yang Nabi sebut 1450 tahun yang lalu lebih kurang, tuan-tuan. Sebab dalam kuliah ni kan, tuan-tuan, kita nak tengok dalil apa yang Nabi sebut itu benar, tuan-tuan. Ini adalah aspek akidah kita. Kita meyakini Rasulullah SAW dengan dalil, dengan bukti, insya-Allah, tuan-tuan Dan ini beritanya, tuan-tuan, yang telah saya kumpulkan. Dan puasa ni menjadi bahan kajian oleh para saintis sekarang ini, tuan-tuan puasa. Jadi yang pertama sekali, puasa ini menguatkan sistem pertahanan badan ataupun sistem imun kita. Kita ada sistem imun yang menghasilkan antibody. Jadi maknanya, tuan-tuan apabila kita berpuasa, kita punya antibody akan menjadi lebih kuat. Ia menguatkan ingatan, subhanallah, tuan-tuan, mengelakkan Alzheimer,
Ya, macam kita yang dah berumur ni tuan-tuan ya. Bila kita sudah berumur, kita punya sel otak kita dia tak boleh lagi membagi dengan cepat. Jadi sebab itu kita mudah lupa. Tuan-tuan ya. Dan mengelakkan Parkinson. Dan menarik tuan-tuan ya. Kajian yang dibuat oleh saintis juga, dia boleh tentang puasa ni, puasa boleh membantu rawatan kanser. Ya, tapi malam ni saya tak terangkanlah macam mana dia merawat kanser tuan-tuan. Ini bidang saya semasa saya belajar di universiti, sel biologi. Macam mana kanser boleh berlaku. Merawat stroke. Ya, ini penyakit-penyakit zaman sekarang tuan-tuan ya. Merawat kardiovaskular, darah tinggi dan sebagainya tuan-tuan ya. Merawat koronari jantung, lemah jantung, merawat obes ya. Gendut ya, merawat penyakit diabetik jenis 2, merawat rheumatoid arthritis ya, kita punya jari-jari, kita punya sambungan-sambungan pada tulang-tulang kita ya menjadi sakit tuan-tuan ya, dan merawat asma tuan-tuan. Baik. Di arena antarabangsa tuan-tuan ya, ramai pengkaji. Ya, saya pernah mengajar di UKM. Di UKM pun ada yang membuat kajian tentang puasa. Ya, di Fakulti Perubatan UKM. Itu dululah tuan-tuan ya. Saya duk sebut pasal UKM tuan-tuan. Itu nostalgic. Ya, masih teringat UKM. Tapi tak apalah, orang UKM pun tak apa kan kalau saya sebut saya bekas UKM tuan-tuan ya. Baik. Jadi di antaranya tuan-tuan ini Dr. Oh Sumi. Ya, saintis Jepun. Ya, kemudian Dr. Walter Longo ya, daripada Southern California ya, University, dan Benjamin Hahn ya. Kalau tadi tuan-tuan ya, yang ini Oh Sumi ini dia membuat kajian secara umum bagaimana puasa boleh menguatkan sistem imun. Kemudian Victor Longo yang buat kajian tentang bagaimana puasa boleh membantu rawatan kanser. Ya. Benjamin Hahn ya membuat kajian bagaimana puasa boleh membantu merawat diabetik jenis 2. Tuan-tuan ya. Kemudian kita tengok Michael Mosley, Dr. Michael Mosley, saintis daripada BBC. Ya, perbadanan penyiaran British ya. Michael Mosley dan yang ini tuan-tuan, Matt Matheson membuat kajian tuan-tuan bagaimana puasa sebenarnya boleh longevity ya. Kita nak hidup lebih lama, kata dia, antara caranya ialah dengan berpuasa. Ni tuan-tuan ya. Ini tajuk ni cukup banyak tuan-tuan ya. Malam ni saya tak dapat cerita lebih lah ya. Dan cuba bayangkan tuan-tuan, pemenang hadiah Nobel dalam bidang biologi dan perubatan tahun 2016. Bila disebut Nobel Prize ni tuan-tuan, dia bukan calang-calang punya hadiah tuan-tuan ya. Dia ada komiti dia. Ya, untuk menilai, dan dia hanya diberikan kepada tokoh-tokoh yang berjasa besar kepada kemanusiaan, humanity. Tuan-tuan ya. Penemuan-penemuan baru contohnya kalau di kalangan ya sarjana Islam tak ramai tuan-tuan ya. Profesor almarhum Profesor Dr. Abdul Salam ya dalam bidang fizik. Tapi dia meninggallah tuan-tuan ya, daripada Pakistan. Kemudian kita tengok Dr. Zuhaili ya dalam bidang chemistry. Ya, tak ramai tuan-tuan ya. Dalam bidang ekonomi kita tengok ya Muhammad Yunus yang mengemukakan bank Gremion di bank kecil-kecilan ya, microfinancing ya untuk pengusaha-pengusaha kecil-kecilan macam kita punya Amanah Ikhtiar Malaysia tuan-tuan. Ini di antara yang mendapat hadiah Nobel tuan-tuan. Dan pemenang Nobel Prize pada tahun 2016 ialah Dr. Oh Sumi. Ya, membuat kajian tentang bagaimana puasa boleh menguatkan sistem imun. Tuan-tuan ya. Ini beritanya tuan-tuan, tuan-tuan tengok sini. Mana pun ada. Ya. 260 Nobel Prize winner scientifically proves that fasting is good for health. Pemenang hadiah Nobel tahun 2016 ya, secara saintifik membuktikan bahawa berpuasa itu baik untuk kesehatan. Tuan-tuan, bila disebut membuktikan secara saintifik, orang
Terujalah bila dia sebut scientific, orang memang suka. Ubat dia telah diuji secara saintifik, orang percaya. Baja ini telah diuji secara saintifik, orang percaya, tuan-tuan. Dan macam-macam lagi apabila dikaitkan dengan saintifik, kadar keyakinan orang itu lebih tinggi, tuan-tuan. Saya batuk bukan sebab COVID, tuan-tuan. Ini saya alergi kacang, tuan-tuan. Kacang tanah saya makan, saya kena alergi sikit ni, jadi batuk selalu. Tak kena angin pun jadi macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dengan tidak secara langsung kan dia membuktikan apa yang Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam sebut 1450 tahun yang lalu. Nabi menyebut sumu tasihu, itu benar. Dan kali ini kita membenarkan apa yang Nabi sebut dengan hati kita, tuan-tuan. Oh, ada bukti rupanya apa yang Nabi sebut tu benar. Kata Nabi, sumu tahsihu, puasalah kamu, nanti kamu akan sihat. Dan Nabi sebut, nanu qaumun la na'kul hatta najum. Kami adalah kumpulan manusia yang kami tidak makan melainkan apabila kami lapar. Wa idza akalna la nashba. Apabila kita makan, kami makan, kami tak makan sampai kenyang. Tuan-tuan, bagaimanakah caranya berpuasa boleh membantu menguatkan sistem imun? Sebelum itu, tuan-tuan, Dr. Oh Sumi ini dia berumur 73 tahun ketika dia dapat hadiah Nobel Prize ini, tuan-tuan. Umur dah lebih tua daripada saya, tuan-tuan. Dia masih berusaha untuk mencari ilmu. Dan ilmu tadi pula, tuan-tuan, ditinggalkan pada manusia. Bagi kita orang Islam, tuan-tuan, Nabi bagi kita semangat. Kata Nabi SAW, apabila mati seorang anak Adam, maka terputuslah dia dengan dunianya melainkan 3 perkara. Antaranya ialah ilmu yang dimanfaatkan oleh manusia. Bukan orang Islam saja, manusia. Suatu, tuan-tuan, pada zaman-zaman yang lalu, tuan-tuan, kita tengok ulama-ulama pada zaman itu dia menulis kitab. Berapa banyak tulisan Imam Ghazali contohnya, tuan-tuan. Berapa banyak tulisan daripada Imam Abu Hanifah. Tuan-tuan, contohnya lah Imam Malik. Tuan-tuan, Imam Syafi'i. Banyak kitab-kitab mereka ditulis, tuan-tuan, dan dia meninggalkan ilmu kepada kita semua, tuan-tuan. Kalau tidak, kita tak tahu, tuan-tuan. Dan sebab itulah, tuan-tuan, kita apabila kita dah berumur macam ni, tuan-tuan, dan umur 64, tuan-tuan, 65 lah, dekat 65 ni, tuan-tuan. Dan rasa sini ramai abang-abang saya lah kat sini. Eloklah kita aktifkan diri kita kat masjid, kat surau dan sebagainya, tuan-tuan. Baik. Jadi ini beritanya, tuan-tuan. Dan apa yang beliau kaji ini, tuan-tuan, ialah apa yang disebut dengan autophagy. Autophagy secara mudah maksudnya ialah makan diri sendiri. Macam autograf, kita tulis cerita pasal diri kita, tuan-tuan. Autophagy bermakna makan diri sendiri, tuan-tuan. Jadi konsepnya, tuan-tuan, mudah saja, tuan-tuan. Benda ni berlaku dalam badan kita, tuan-tuan. Autophagy ni nanti saya terangkan. Apabila kita berpuasa, badan kita stres. Apabila kita berpuasa, memang kita stres, tuan-tuan. Tuan-tuan yang puasa Ramadan, kita puasa Ramadan, kita puasa 6, kita puasa sunat. Bila kita puasa, tuan-tuan, memang badan kita stres. Apa yang menyebabkan badan kita stres? Kita lapar, kita haus, kita letih, kita ngantuk. Itu all those things are stressful. Memang tujuannya begitulah, tuan-tuan. Kita kalau nak puasa, nak seronang aja, tak ada, tuan-tuan, tak ada lah. Sebab tu Ramadan, tuan-tuan, walaupun dia berlaku pada bulan yang sejuk, dia tetap disebut Ramadan. Sebab Ramadan ini bermakna panas berdeting, berkaitan dengan tubuh badan kita. Badan kita stres. Tuan-tuan, kita teruskan. Apabila kita berpuasa, tuan-tuan, kita sahur pukul 6. Contohnya lah, tuan-tuan, kita berhenti makan pukul 6. Sebelum tu kita makanlah. Makanan kita seharusnya memenuhi keperluan gizi kita, memenuhi keperluan apa?
makanan seimbang, kita kena ada makanan karbohidrat, kena ada, kita kena ada protein, kita kena ada lemak, kita kena ada sayur. Itu makanan, ya, yang perlu kita makan, walaupun sikit-sikit tak apa tuan-tuan. Yang karbohidrat ini tuan-tuan, seperti mana yang tuan-tuan memang tahulah, ya, karbohidrat akan dihadamkan menjadi gula ringkas yang bernama glukos. Dia akan masuk dalam sistem darah kita, tuan-tuan, dan yang masuk dalam darah kita itulah yang dijadikan sebagai sumber tenaga. Dia bergerak ke seluruh tubuh badan kita, ya, sel akan ambil glukos tadi tuan-tuan, ya, digunakan sebagai sumber tenaga untuk respirasi. Tetapi tuan-tuan, apabila kita sudah, ya, tidak makan selama 6-7 jam gitu tuan-tuan, lebih kurang pukul 2 petang, 3 petang gitu tuan-tuan, glukos dia habis, depleted, habislah daripada darah kita. Biasanya tuan-tuan, ya, dalam kita punya hati itu dia ada glycogen. Glycogen itu akan ditukar menjadi glukos masuk dalam bloodstream kita, tuan-tuan. Tapi kalau kita berpuasa tuan-tuan, ya, glycogen itu pun kurang tuan-tuan, ya. Jadi badan kita ni akan cari sumber tenaga yang lain selain daripada glukosa. Dan dalam salur darah kita ni tuan-tuan, ya, yang paling mudah untuk sel kita tangkap dia ialah sel-sel yang sudah rosak, sel-sel yang sudah tua. Termasuklah sel limfosit. Dalam badan kita ada limfosit tuan-tuan, ya. Ini sel darah putih, ya. Sel-sel darah kita tuan-tuan, dia ada dia punya lifespan dia ada dia punya, ya, jangka hayat dia. Dia bukan terus menerus, terus pakai macam sel darah merah kita tuan-tuan, ya. Dia cuma hidup, 3 minggu saja tuan-tuan, ya. Lepas tu dia kena disingkirkan. Ya, siapa yang menyingkirkan dia tuan-tuan? Hati kita, ya. Sel darah merah tu akan dibawa ke hati, dibaraikan tuan-tuan, ya. Dia punya zat besi dia akan simpan, yang lain tu dia akan buang tuan-tuan untuk dikita semula. Begitu juga dengan limfosit tuan-tuan. Sel darah putih yang bernama limfosit ini tuan-tuan, dia menghasilkan antibody. Antibody tuan-tuan, ya. Nah, ini pelalian kita. Jadi sel darah putih limfosit ini tuan-tuan, dia akan digunakan oleh sel badan kita yang sihat untuk mendapatkan sumber tenaga. Ya. Sumber tenaga dia tuan-tuan. Jadi proses dia dapatkan sumber tenaga itulah yang disebut sebagai autophagy. Dia makan dia punya, ya, dia akan baraikan sel darah putih yang bernama limfosit ini, dan bahan-bahan yang masih boleh digunakan akan dikitar balik tuan-tuan. Baik. Jadi di antaranya saya sebut tadi sel limfosit, satu lagi lemak tuan-tuan. Ya, limfosit digunakan, ya, berlaku autophagy. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan berpuasa, pergi ke klinik, pergi ke contohnya lah tuan-tuan, ya, cek darah ke BP, kan ada BP. Ada syarikat BP. Tuan-tuan cek darah. Pada sekiranya tuan-tuan perempuan berpuasa, sel darah putih, kiraan sel darah putih akan merosot ketika kita berpuasa. Nah, jadi tuan-tuan, tetapi nantinya bila kita berbuka puasa, yang orang kita ni, ya, kita berpuasa lebih kurang 13-14 jam aja tuan-tuan, ya. Kalau di Khatul Istiwa, di kawasan tropik ni lebih kurang begitulah, ya, 13-14 jam. Kalau di utara dengan selatan tu berganti-ganti lah. Kadang-kadang dia ada masa puasa sangat panjang, ada ketika dia puasa amat pendek. Nah, apabila kita makan nanti tuan-tuan, ya, bila kita berbuka puasa, stem cell yang ada dalam badan kita, dia akan menghasilkan sel-sel baru dengan lebih giat. Contohnya tuan-tuan, dalam badan kita ni ada
stem cell yang terdapat di pelbagai location termasuk dekat spleen kita, tuan-tuan, ya. Spleen kita, ya, dekat atas buah pinggang, tuan-tuan, dia akan menghasilkan limfosit. Limfosit ini ialah untuk menghasilkan sel, menghasilkan antibody. Jadi apabila badan kita menghasilkan limfosit yang baru, dia sekar banyak. Jadi apabila kita berpuasa, tuan-tuan, pertahanan badan kita akan menjadi lebih kuat. Sebab lebih banyak antibody dihasilkan. Tuan-tuan, bagi kita tengok, tuan-tuan, berita-berita yang dikeluarkan oleh institusi penyelidikan. Di sini saya tunjukkan tempat-tempat yang mengandungi stem cell, atau sel stem, tuan-tuan, yang cukup banyak di dalam badan kita. Dan ini pun kelenjar limfa, tuan-tuan, dekat tonsil kita ada, dekat spleen kita ada, dekat kita punya sini, dekat sini pun ada, tuan-tuan, thymus kat sini, spleen kat bawah sini, tuan-tuan, dekat kita punya buah pinggang, tuan-tuan. Itu menghasilkan lebih banyak limfosit. Limfosit dihasilkan dengan lebih banyak. Bila dihasilkan dengan lebih banyak, tuan-tuan, dia menghasilkan lebih banyak antibody. Dan antibody tadi yang dihasilkan, tuan-tuan, dia membantu sel darah putih, ya, untuk memusnahkan kuman atau patogen. Macam mana cara dia memusnahkan patogen tadi, tuan-tuan? Dia lemahkan patogen tadi. Jadi orang yang puasa sehat. Sumu tasihu, puasalah kamu, nanti kamu akan sehat. Sikit lagi, tuan-tuan. Baik. Cuba kita tengok berita penyelidikan, tuan-tuan. Ini kajian, ya. Kita sebut, ya, kalau saya percaya tuan-tuan tahu, kajian empirical, berdata, berstatistik, tuan-tuan, ya. Fasting trigger stem cell regeneration of damage all immune system. Berpuasa, ya, menyebabkan pemulihan sistem imun yang sudah rosak. Subhanallah, tuan-tuan. After 1450 years, ada saintis yang membuktikan secara tidak langsung apa yang Nabi sebut, sumu tasihu, puasalah kamu, nanti kamu akan sihat. Okey, tuan-tuan, kita tengok lagi. Ini dilaporkan oleh The Daily Telegraph. Fasting for 3 days can regenerate entire immune system. Puasa untuk 3 hari sudah cukup untuk memulihkan keseluruhan sistem imun. Apatah lagi kalau dia puasa macam kita puasa 1 bulan, tuan-tuan. Ustaz beritahu saya kalau dah waktu isyak, kalau nak kena berhenti. Saya minta maaf lah, tuan-tuan, tadi jam teruk, jadi lambat saya sampai. Baik, tengok, tuan-tuan, ya. Ini lagi berita-berita yang keluar, ya, berkaitan dengan puasa. Baik, tuan-tuan, sebelum tu, tuan-tuan, sebelum saya berhenti, saya nak tunjuk satu, tuan-tuan. Kajian mutakhir ni, tuan-tuan, kajian terkini mengatakan bahawa puasa boleh merawat kanser. Sebab saya nak tunjukkan ni, tuan-tuan, sebab sekarang ni banyak sangat orang meninggal dunia sebab kanser. Dan bila kena kanser, na'udzubillahi min zalik, tuan-tuan, rawatannya yang elopati dia, tuan-tuan, ialah dengan menggunakan kemoterapi. Dan kemoterapi dia kebarangkalian dia untuk memulihkannya ada, tapi ada juga kemungkinan untuk gagal, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, sebenarnya puasa ni dia boleh membantu untuk merawat kanser. Dan ini telah dikaji oleh pengkaji ni yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan, ya, namanya Profesor Dr. Walter Longo. Mudah saya nak sebutkan begini, tuan-tuan, ini teori saja.
Bila berlaku kanser ni disebabkan oleh kita punya sel badan kita mengalami proses pembahagian sel yang tidak terkawal. Badan kita memang ada pembahagian sel sejak kita dalam rahim ibu kita. Dia akan membahagi tuan-tuan untuk pembesaran, untuk tumbesaran, tumbuh dan membesar. Kalau tidak ada pembahagian sel, kita tak boleh membesar ya tuan-tuan. Tetapi apabila pembahagian sel itu tidak terkawal, dan pembahagian sel tidak terkawal ini disebabkan oleh bahan-bahan penyebab dia yang secara disebut bahan karsinogen. Bahan karsinogen banyaklah tuan-tuan, banyak di keliling kita tuan-tuan. Tembakaunya, asbestasnya, makanan-makanan kita tuan-tuan, formalin, sinaran lampau ungu, alkohol, daging-daging yang diproses tuan-tuan, ini semua adalah faktor-faktor karsinogen. Nah, tuan-tuan, rokok contohnya tuan-tuan, apabila seseorang menghisap rokok, bahan yang ada dalam udara kita akan disedut ke dalam paru-paru. Bahan itu termasuklah plumbum, PB. Plumbum ini dia akan bertukar jadi sejenis bahan radioaktif. Bila disedut begitu tuan-tuan, dia panas, dia bakar, dia akan bertukar jadi sejenis radioaktif namanya polonium. Dan polonium itu tuan, kalau satu dikena pada pada nukleus dalam sel, dan dalam nukleus ni dia ada kromosoma, dalam kromosoma dia ada DNA. Kalau DNA dia rosak tuan-tuan, sel ini akan berhadapan dengan mutasi. Dan apabila dia mutasi tuan-tuan, dia akan membahagi secara tidak terkawal. Tuan-tuan tengok ni. Ini sel biasa, ini animasi saja. Tuan-tuan tengok sel yang tidak terkawal pembahagiannya. Nah, tuan-tuan, dia berbagi dengan cukup banyak tuan-tuan. Kalau dia berlaku kat otak, kenalah otak. Kanser otak. Kalau dia kena paru-paru, kan paru-paru lah yang kena tuan-tuan. Dan tuan-tuan, untuk dia membahagi dengan cepat ni tuan-tuan, dia perlukan baja dia. Baja dia ialah gula ringkas, glukos. Dia cuma makan glukos. Benda lain dia tak makan. Dia tidak makan lemak, dia tidak makan protein, Allah alam tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, apabila kita berpuasa tuan-tuan, kita stop glukos. Tuan-tuan, dia akan terencat pembahagian sel dia tuan-tuan. Tapi dengan syarat jagalah makan tuan-tuan. Dan makan itu hendaklah makan yang bukan karbohidrat. Makan itu jangan ambil karbohidrat secara terus tuan-tuan. Makan itu macam tuan-tuan buat sup contohnya lah tuan-tuan, sup sayur ke apa, itu tak apa. Bubuh minyak lebih tak apa tuan-tuan. Tapi tinggalkan karbohidrat secara total. Benda lain, lemak kita boleh jadikan sebagai sumber tenaga tuan-tuan. Kalau kita makan lemak, dia sel badan kita boleh guna, tapi sel kanser tak boleh gunakan lemak tuan-tuan. Memang dia tak boleh pakai. Sebab itu tuan-tuan, kalau ada sesiapa yang kena kanser, beritahu dia untuk berpuasa dan jangan makan karbohidrat, gantikan dengan makanan yang bersifat ketogenik tuan-tuan. Saya rasa cukuplah dulu dah waktu isyak. Saya akhiri dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.